Kisah seorang tukang masak yang terperangkap 60 jam di dasar lautan dan diselamatkan. What are we waiting for? Let's get started. Assalamualaikum, hi and welcome back to my channel. So hari ni I nak ucapkan terima kasih to those yang subscribe, like. Thank you so much siapa yang dah support I. Cerita hari ni pasal seorang tukang masak yang dia berada dekat dasar lautan selama 60 jam. Dan percaya ke tak, dia terselamat ataupun dia diselamatkan. Dia terselamat dan diselamatkan. Dia dalam dua-dua keadaan. Selalunya kalau kita dengar cerita pasal kapal ataupun bot ataupun even pesawat, kalau dah karam ataupun dah termasuk dalam dasar lautan, jarang sekali kita nak dengar penumpang ataupun mangsa-mangsa tersebut terselamat. Tapi cerita dia lain dekat Harrison Odegba Okin. I hope I sebut nama dia betul. So, cerita dia macam ni. Okin ni dia seorang warga negara Nigeria dan dia bekerja sebagai seorang tukang masak dekat atas satu bot pada tahun 2013. Okin waktu tu dia dekat atas bot Jackson 4 dan ada beberapa lagi bot lain yang diorang kerjasama pada 26 Mei 2013 dan kira-kira 32 meter daripada Teluk Guinea. Bot Jackson 4 dengan bot yang lain, diorang cuba nak stabilkan kapal tangki minyak Chevron. Tapi tiba-tiba ada satu gelombang ombak yang sangat kuat hentam bot diorang ni sampai terputus tali dan bot diorang ni sampai terbalik. 12 orang kru bot atas Jackson 4 ni semua panik sebabkan ombak tu kuat. So diorang punya bot ni tenggelam dengan cepat. Kru-kru Jackson 4 ni diorang ni terkunci dalam kabin diorang masing-masing. So ni kira macam untuk keselamatan diorang, untuk lindung diri diorang daripada lanun. Tapi benda ni dah tak selamat dekat diorang sebabkan kabin diorang ni dah dipenuhi air. Okey ni kira bernasib baik sebab sebelum bot tu terbalik, dia nak pergi ke bilik mandi. So bila dia pergi bilik mandi dan barulah bot tu terbalik. After that, bila dia dalam bilik mandi, dia melambung tau. Dia melambung and then tapi bilik mandi tu tak dipenuhi air lagi. So dia pecahkan pintu and dia keluar daripada bilik mandi tu. Dia nampak yang kawan-kawan dia semua ni dah terkeluar daripada bot. Kawan-kawan dia dah dihanyutkan air. Jadi Okin pun dibawa oleh air dari satu bilik mandi ke bilik mandi yang lain melalui lorong-lorong dekat dalam bot tu. Dan dia berjaya cari ruang untuk bernafas sampailah bot tu tenggelam kat dasar lautan. Jackson 4 terdampar dalam dasar lautan 30 meter daripada permukaan air ataupun sama dengan ketinggian bangunan 7 tingkat. Jadi keadaan kat bawah tu dah jadi sangat sejuk dan sangat gelap. Jadi Okin dia cuba keluar daripada bilik mandi guna tangan dia sebab dia dah tak boleh nak bernafas dan gelap, dia tak nampak apa-apa. So dia hanya gunakan tangan dia untuk cari jalan keluar. Lagi sekali nasib menyebelahi Okin sebabkan dia jumpa satu ruangan kecil dekat penjuru bilik jurutera bot. So dekat situ je ruangan yang tak ada air lagi, tak dipenuhi air. So dia pergilah kat situ dalam keadaan tak berpakaian penuh, tak ada makanan, tak ada air tawar, dekat dalam ruangan yang sangat kecil, kandungan oksigen makin sikit. So chance untuk Okin ni hidup sangatlah tipis. Ruangan yang tak dipenuhi air tu sangat kecil, berukuran 1.2 meter tinggi dan dengan isi padu 6 kubik meter yang boleh membunuh Okin dengan macam-macam cara. Okin dia boleh mati disebabkan kehausan, sebabkan keadaan sangat sejuk, tak ada ruang pernafasan, iaitu kandungan oksigen makin sikit, mungkin dia akan sesak nafas ataupun dia boleh dimakan jerung hidup-hidup. Jadi macam mana Okin ni dia boleh terselamat daripada keadaan kat dasar laut yang 30 meter daripada permukaan air? Jadi first, Okin ni dia jumpa beberapa tin minuman dekat dalam bilik jurutera tu. So ini untuk elakkan dia daripada dehidrasi. Hypothermia adalah satu keadaan bila badan kita lagi cepat kehilangan haba daripada menghasilkan haba. Ialah sebab dia dekat dasar lautan, dia dalam keadaan kesejukan. Tapi sekarang Okin ada satu masalah besar, iaitu kandungan oksigen dalam ruangan yang sangat kecil yang mungkin dia boleh bernafas dalam masa 60 jam je. Cuba korang bayangkan kalau korang kat dalam situation Okin ni, dalam satu ruangan yang sangat kecil, korang ada beberapa tin minuman dan korang mesti akan risau keadaan oksigen dalam tu, berapa lama korang akan hidup, ada orang akan selamatkan korang tak. And at the same time, Okin boleh dengar yang kawan-kawan dia ni
ni dibaham oleh jerung dekat luar. So cuba korang bayangkan korang dalam situasi ni dan korang dengar yang kawan-kawan korang dah kena baham dengan jerung. Mesti lah time tu risau. Agak-agak kira-kira dalam 1 hingga 2 jam sebelum kandungan oksigen tu hampir habis, O'Kane dia dengar satu bunyi ketukan. Rupa-rupanya Chevron dah hantar satu kumpulan penyelam untuk siasat dan bawa naik mayat daripada bot Jackson 4 yang diorang jumpa. Tapi Chevron tak tahu pun yang ada salah seorang kru bot tu masih terselamat, iaitu O'Kane. He's alive. He's alive. Okay, keep him there. Waktu O'Kane dia dah terdengar ada bunyi penyelam, dia nampak lampu. So dia ketuk-ketuk lah kawasan sekitar tu, tapi penyelam tu tak ada siapa pun yang nampak dia. Jadi waktu tu tiba-tiba dia nampak cahaya lampu, dia buat tindakan yang lagi lebih, iaitu dia terus paut dekat atas tangan penyelam tu. Penyelam diorang ni semua mestilah tak expect jumpa sesiapa yang hidup dekat bawah laut. Diorang mesti expect mayat je. Kejut penyelam tu tiba-tiba si O'Kane ni paut dekat tangan dia. Waktu tu memang O'Kane ni dia rasa lega, dah boleh tarik nafas dengan leganya. Dia tahu dia dah ada orang dah jumpa dia dah selamat. Walaupun dia dah dapat bantuan, tapi risiko untuk dia terbunuh tu masih ada. Disebabkan O'Kane ni dah berada dekat dasar laut yang sangat lama dalam 2 hari 12 jam. Jadi untuk bawa dia naik ke permukaan dengan sangat cepat boleh membuatkan dia terkena serangan jantung dan boleh membunuh O'Kane. So, apa pasukan penyelamat ni buat? Jadi pasukan penyelam ni diorang pasangkan topi lidah menyelam dekat O'Kane dan bawa masuk dia dalam diving bell untuk bawa ke permukaan laut. Nasib O'Kane ni kira seperti telur di hujung tanduk. Dia dalam keadaan bahaya. Dia dah dekat dasar lautan, and kemungkinan dia banyak sangat dia mungkin terbunuh walaupun dekat ruang kecil tak ada oksigen. Mungkin jerung akan faham dia, tapi nasib baik menyebelahi dia. Maknanya belum waktu dia lagi untuk pergi. Disebabkan insiden ni, O'Kane dia bagi tahu yang dia selalu ada mimpi ngeri dan dia bersumpah yang dia takkan kembali dekat lautan selama-lamanya. O'Kane dia alami satu jenis fobia, iaitu thalassofobia, ketakutan yang berterusan dan kuat terhadap perairan seperti laut, kolam, tasik. Hopefully korang enjoy cerita hari ni, and for those yang suka pergi dekat laut, dekat pantai, hati-hati, okay? Jadi korang macam biasa jangan lupa subscribe, like, comment and share. Thank you and see you again.